Seperti mana kita sedia maklum, tempat yang sebaik-baik tempat kan, Kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi waktu tu saya buat keputusan datang ke sini dan saya belajar selama sebanyak 2 sem. Habiskan 2 sem. Selepas 2 sem saya tangguh pengajian di sini. Saya sambung semula di Mesir, habiskan di Mesir. Jadi sekarang ni saya tumpu pada di Saudi lah, di Jamiatul Muqarrab. Habiskan degree. Itulah jadi lama sikit. Orang kata apa, kawan-kawan yang lain banyak yang dah bekerja, tapi saya masih lagi belajar, degree pula tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tadi saya tanya dah berapa hari? Esok balik kan? 4 hari ke 5 hari di sini? 4 hari ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima kita punya ibadah yang kita lakukan, yang kita tunaikan, yang kita laksanakan di Kota Makkah ini. Allah kirakan sebagai ibadah dan Allah menggandakan lagi ibadah kita, insyaAllah. Amin. Ini jalan kita ke Taif. Kita akan ikut satu jalan yang dikenali sebagai Jalan Sail. Ada 2 jalan nak pergi ke Kota Taif. Satu jalan mengikut Jalan Al-Hada. Jalan Al-Hada ini jalan berbukit. Orang kata jalan dia lebih kurang, kalau di Malaysia tu lebih kurang macam Genting Highland lah, tapah Genting Highland, lebih kurang. Dan jalan daripada apa panggil, satu lagi dikenali sebagai Jalan As-Sail. Jalan As-Sail ini jalan di mana kereta-kereta yang besar ataupun lori, coaster, bas dan sebagainya akan lalu ikut Jalan As-Sail. Ikut Jalan As-Sail ni. Dan Sail ni dia ada satu miqat yang namanya, yang ma'ruf, masyhur dengan nama Qarn Manazil. Biasa dengar Qarn Manazil kan? Kita orang Asia yang datang daripada Asia menuju ke Kota Mekah, kebiasaannya akan lalu, akan bermiqat di atas kapal terbang di Qarn Manazil. Bila mana kita lalu melintasi Qarn Manazil, kita akan niat di atas kapal terbang. Dan insyaAllah kita akan singgah, kita akan lalu di Qarn Manazil sebelum kita balik nanti. Kita akan lalu dulu dan cuba kita tak berhenti. Balik nanti kalau ada yang nak berniat ihram dan sebagainya, kita akan berhenti di situ. Kita akan lalu di situ, insyaAllah. Dan satu lagi jalan yang seperti mana saya sebut tadi, Jalan Al-Hada. Jalan Al-Hada ni dia ada satu miqat juga yang masyhurnya dalam kalangan orang Arab Taif. Dia akan bermiqat di situ dan kenderaan kecil saja yang lalu di situ. Sebab kenderaan, orang kata jalan dia jalan kecil, jalan yang berbahaya lah untuk kenderaan besar. Jadi orang Arab masyhurnya dalam kalangan mereka, nama miqat tersebut miqat Wadi Muhrim. Cuma kita tak lalu lah Wadi Muhrim tu. Kita hanya akan, kalau nak berniat ihram, kita akan berniat di Qarn Manazil, insyaAllah. Ini jalan, kalau sebelum ni kita pergi jalan ke Ja'ranah kan, kita ziarah Ja'ranah, kita lalu jalan ni jugalah, jalan yang sama. Cuma kali ni kita straight Ja'ranah, nanti dia akan belok ke kanan nanti. Baik ya. Wallahu a'lam. Ada soalan apa lagi? Tak apa, tak ada masalah. Kalau tiba-tiba ada soalan yang nak tanya saya terus, tak ada masalah ya. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Nahan. Apa khabar Ustaz dan Abang Alfi? Muhammad Farhan Maulana. Masya Allah namanya. Bikin bergiridik. Muhammad Farhan Maulana. Mantap. Boleh tanya-tanya sama Ustaz, apa yang nak disoal? Masa umrah ke boleh? Masalah sirah ke, iya, semua ada Ustaz. Tak payah apa namanya, tak payah malu atau sungkan, apa saja, mumpung di sini ya. Siti Aisyah, masa dia berkahwin dengan Rasul, maka dia kata 9 tahun, ada pendapat kata 9 tahun
doi itu yang Soal ditanya. doi. Termasuk sirah itu Ustaz. Bukan ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya jawab wallahu alam. Saya tak berapa pasti sangat. Bukanlah, kita memang biasa dengar 9 tahun seperti yang ustaz juga. Ustaz cakap 9 tahun. Selalunya kalau soalan yang datang daripada orang macam ni, dia kebanyakan orang yang latar belakangkan agama juga lah, dia tahu benda ni khilaf. Ada juga biasa kita dengar, kita diajar daripada kecil 9 tahun. Tapi berapa umur yang sebenar tu saya ada dengar juga, tapi saya tak berapa ni lah, tak berapa yakin nak jawab. Sebab memang saya tak yakin lah. Sebab itu jadi kalau banyak perbezaan sebenarnya. Kalau kita perhatikan umur-umur, sebab apa umur-umur ni menjadi khilaf. Umur kalau kita perhatikan dalam sirah ni banyak menjadi khilaf perbahasan ulama. Termasuklah umur Sayyidatina Khadijah sendiri pun ketika berkahwin dengan Rasulullah. Kita biasa dengar umur berapa? 40 tahun, 45, 40 tahun. Kita daripada kecil diajar. Lepas tu banyak lagi umur Rasulullah bila Rasulullah duduk bersama dengan ibunya. Banyak ada khilaf. Sebab apa jadi khilaf tu? Sebab apa jadi khilaf? Sebab zaman dulu dia tidak mementingkan tahun. Dia tak mementingkan tahun dia tak mementingkan tarikh-tarikh ni. Dulu, sebab itu kalau kita perhatikan, kita tengok kitab sirah, contoh macam umur kelahiran Rasulullah. Bila umur kelahiran Rasulullah, dia akan sebut 12 Rabiul Awal. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pandangan ulama yang mengatakan, ada yang kata 10 Rabiul Awal, ada yang kata 11 Rabiul Awal. Sebab apa jadi macam ni? Sebab zaman dulu dia tak mementingkan tarikh ni. Zaman dulu nak tahu seseorang ni yang kata lahir ke ataupun benda-benda berlaku, dia akan ambil daripada benda-benda yang besar, peristiwa besar yang berlaku pada ketika itu. Contoh zaman Rasulullah, waktu kelahiran Rasulullah, apa yang berlaku pada ketika itu? Apa yang berlaku pada ketika itu? Berlakunya, sebab apa sebut? Kalau kita sebut kelahiran Rasulullah, dia akan sebut tahun gajah. Jadi pada ketika itu, sebabnya ada tentera bergajah. Kita biasa dengar kan, tentera bergajah pada ketika itu. Jadi kelahiran Rasulullah diambil pada tahun gajah. Itu di antara khilaf. Termasuk jugalah umur Sayyidatina Khadijah. Umur Sayyidatina Khadijah, kalau biasa kita dengar macam saya sebut tadi, 40-45 tahun. Sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, ulama-ulama berbahas, kita boleh nampak, kita boleh katakan juga umur Sayyidatina Khadijah sebenarnya kahwin ketika mana berkahwin dengan Rasulullah berumur 25 tahun. Sebab apa 25 tahun? Ini satu contoh, saya bagi satu contoh mudah lah. Yang Aisyah tadi saya tak dapat nak jawab, memang saya tak yakin jawapan tersebut. Jadi untuk yang umur Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Rasulullah ketika mana berumur 25 tahun, sebabnya ada 3 faktor. Ada 3 faktor 25 tahun. Yang pertama, dalam kitab tafsir ataupun kitab sirah yang masyhur, iaitu kitab Bidayah wa Nihayah. Biasa dengar Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebut dia bersetuju dengan pandangan yang mengatakan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat ketika mana berumur 50 tahun. Okey, nampak 50 tahun. Sayyidatina Khadijah wafat 50 tahun. Jadi Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Rasulullah. Kalaulah kita ambil pendapat yang mengatakan kahwin ketika Sayyidatina Khadijah kahwin umur 45 ataupun 40 tahun, 10 tahun je duduk dengan Rasulullah. Tapi kita dah sedia maklum yang Rasulullah duduk dengan Sayyidatina Khadijah juga, orang kata lebih pada 10 tahun. Tapi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan 40 tahun ketika umur ketika Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Rasulullah, wafat pula 50 tahun, jadi 10 tahun je duduk dengan Rasulullah. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Kita boleh rot baliklah, kita boleh lawan balik hujah yang mengatakan Sayyidatina Khadijah kahwin ketika umur 40 tahun. Yang pertama. Yang kedua, kita ambil dari pandangan orang kata, ulama ada juga yang mengambil yang lebih realistik. Ketika kita tahu Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah berapa orang anak? Berapa orang anak? Antara Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah berapa? Ni orang kata review sirah balik lah kan, sikit-sikit. 3. Ya? 4.
Ustaz berapa tahun? 6, ya. Anak dari hasil daripada perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah 6 orang. 6 orang. Jadi yang lebih realistik, umur yang kata lebih realistik untuk dapat 6 orang anak, dia mesti bawah daripada 30 tahun. Orang dapat boleh dapat. Itu lebih kita orang kata sebab apa sain kalau kita sebut daripada istilah ada. Payahlah istilah sains lah, istilah orang kata yang lebih realistik, yang lebih orang kata rasionalnya bawah 30 tahun untuk dapat anak yang ramai. Kalau dah berumur 40 tahun, secara orang kata, secara realistik, secara orang kata lagi apa ni? Faktanya macam mustahil. 40 tahun dapat 6 orang anak. Jadi yang lebih realistik, yang lebih logiknya ketika mana berumur 25 tahun. Itu yang kedua. Faktor yang ketiga, perawi yang meriwayatkan umur Sayyidina Khadijah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berumur 40 tahun dhaif. Dhaif. Jadi di situ ada 3 faktor yang kita boleh lawan balik hujah yang mengatakan Sayyidina Khadijah kahwin dengan Rasulullah ketika mana berumur 40 atau 45 tahun. Itu satu orang kata satu perbahasan ulama lah. Walaupun tak ada masalah pun kalau kita rasa yang kita ambil pendapat yang mengatakan Sayyidina Khadijah kahwin dengan Rasulullah ketika berumur 40 tahun, tak ada masalah. Benda tu khilaf ulama. Tapi itu nak katakan zaman dulu memang macam tu. Dia orang kata khilaf dari segi umur ni, betul ke umur macam contoh Sayyidina Aisyah kahwin dengan Rasulullah, betul ke berumur 9 tahun? Ada yang kata umurnya dah orang kata lebih pada 9 tahun, bawah pada 9 tahun pun ada. Jadi benda tu memang dulu tak mementingkan umur. Dulu yang pentingkan tahun, yang peristiwa besar yang berlaku. Seperti tahun gajah. Jadi 2 tahun sebelum tahun gajah, 3 tahun sebelum tahun gajah, dia akan sebut peristiwa-peristiwa besar. Dia tak sebut orang kata umur yang tepat secara tepat lah. Sebab apa panggil, kalau kita lihat dalam kita baru ni kita ada, kalau di Malaysia ada Maulid Rasul kan. Maulid Rasul sambut pada 12 Rabiul Awal. Padahal ada ulama yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang kata 10 Rabiul Awal. Jadi benda tu khilaf. Ala kulli hal tidak ada masalah sebab benda ini adalah sejarah. Benda ini adalah sirah, bukan i'tiqad. Ala kulli hal dia bukan i'tiqad yang menyebabkan akidah kita tergugat, tak ada masalah. Jadi nak dengar cerita, termasuklah cerita-cerita yang kata biasa dengar kan di Jabal Rahmah, cerita-cerita yang tentang sejarah lah yang berlaku di Jabal Rahmah tentang pertemuan Adam dan Hawa. Ala kulli hal itu hanya cerita sejarah yang tidak orang kata berkait dengan i'tiqad. Kalau berkait dengan i'tiqad, kita beriktikad ada orang kata ada satu fadilah, ada itu benda yang itu dah jadi lain lah. Itu dah masuk bab akidah. Tapi kalau bab sirah, kita nak tahu umur ke, kita nak tahu apa yang berlaku di situ pun tak ada masalah. Itu ada antara perkongsian saya. Mungkin tak dapat menjawab soalan Ustaz, tapi jawab soalan lain tu tak menepati soalan sebenarnya. Tapi orang kata nak share juga kan dengan tuan-tuan perempuan. Kalau soalan, cari soalan yang mudah sikit lah. Dia soalan susah tu. Macam soalan SPM. Ada lagi. Oh, saya rasa kalau macam tu kat dua ni lah, dua ustaz lah, boleh tanya saya, boleh tanya ustaz. Tat Faisal, ketularan Tat Mansur nih kak. Ini semua kali pertama dia kata tak air. Kali pertama. Tanya, jangan sungkan-sungkan tanya sama Ustaz. Ada soalan, maju. Mungkin bersambung ke hal-hal lain boleh. Rasa bila dah kena 7 soalan macam tu, rasa macam nak tutup soalan. Soalan sekali bagi soalan yang susah. Ya, ambil kau. Masa saya wakili jemaah, masa Rasulullah pergi Taif ini disebut Amal Hasan ya Ustaz. Ada Amal Hasan, tahun kesedihan. Ya betul ya, Amal Hasan ya. Setahun sebelum itu. Setahun sebelum itu ya. Amal Hasan. Kalau kita tengok dalam kitab sirah, tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana kehilangan dua insan yang paling Nabi sayang,
iaitu Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah disebut sebagai Amul Huzun. Amul Huzan. Amul Huzun. Am ni tahun, Huzun ini kesedihan. Jadi tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dua insan ini mati pada tahun, meninggal dunia pada tahun yang sama. Lepas Abu Talib meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah. Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sangat sedih. Sebab apa? Sebab Abu Talib meninggal dunia mati dalam keadaan kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia banyak berjasa pada Islam, banyak membantu Nabi dalam dakwah, dialah backup Nabi, dialah buat siapa saja nak buat terhadap Nabi, Abu Jahal ke, Abu Sufyan ke, nak kenakan apa-apa pada Rasulullah, dia perlu berhadapan dulu dengan Abu Talib. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan Abu Talib meninggal dalam keadaan bukan Islam. Itu yang menyebabkan Rasulullah sangat sedih. Sampailah orang kata selepas beberapa bulan kemudian Sayyidatina Khadijah pula meninggal dunia. Bayangkan isteri baginda yang ketika mana Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tak kahwin pun dengan mana-mana wanita. Menunjukkan setianya Nabi, sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah. Sebab banyak membantu Nabi, banyak orang kata menginfakkan harta bendanya. Kita tahu Sayyidatina Khadijah di antara business woman yang paling berjaya, di antara yang paling berjaya di kota Mekah, menginfakkan hampir semua segala-galanya pada untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu sedih sangat bila mana Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Sebab itu dinamakan tahun Amun Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itulah berlakunya peristiwa, tahun seterusnya berlakunya peristiwa Nabi naik ke kota Taif, dan lepas tu berlaku lagi peristiwa besar Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Biasa dengar kan, Isra' dan Mi'raj. Lepas tu berlakunya peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Aqabah. Biasa dengar perjanjian Aqabah sebelum Nabi berhijrah. Dan paling besar sekali peristiwa dalam Islam ketika mana Nabi berada di kota Mekah adalah peristiwa hijrah Nabi. Itu peristiwa di kota Mekah, itu peristiwa terakhir berlaku, peristiwa paling besar. Nabi berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah daripada Mekah. Pada ketika itu namanya kota Yathrib. Tapi hari ini dah ditukar nama oleh baginda sendiri, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Untuk yang balik ini, balik ke Madinah, pergi ke Madinah, balik terus ke Malaysia lah. InsyaAllah semua dah daripada Madinah dah ziarah Nabi. Di Madinah banyak tempat sejarah lah. Kalau kita perhatikan, di Madinah memang banyak tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang sebab di situ tempat Nabi duduk di Madinah lama. Orang kata Nabi duduk di Madinah selepas Nabi dilantik menjadi Rasul lebih lama daripada Nabi duduk di Mekah. Sebenarnya Nabi duduk di Mekah lagi lama, cuma selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, lagi lama Nabi berada di Madinah berbanding kota Mekah. Dan satu soalan, berapa tahun Nabi SAW tidak balik semula ke kota Mekah selepas Nabi berhijrah? Ni satu soalan. 6, 9. Orang kata kampung Nabi kota Mekah, betul? Nabi, tanah air Nabi. Kita macam tanah air kita lah, tanah air kita di Malaysia. Kan? Tanah air kita Malaysia. Saya bagi soalan pula. Ni soalan yang Ustaz Malaysia. Jadi balas berbalas. Satu soalan. Tahu tak? Berapa tahun, berapa kali Nabi balik ke kota Mekah? Balik semula selepas Nabi berhijrah. Selepas Nabi dah pergi ke Madinah, duduk di Madinah, berapa kali Nabi datang ke kota Mekah balik? Sampailah Nabi wafat. Berapa? 4. Lagi 6, 9. Kita balik kampung kan, macam kita tiap tahun balik kampung raya kan. Tapi Nabi berapa kali? Saya jenderal. Ustaz tanya Ustaz Tahir pula, berapa kali Ustaz? Ya. Berapa kali Nabi balik ke kampung Nabi? Wah, saya tak Ustaz. Nabi SAW balik semula ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah berapa kali? 4 kali. 4 kali dalam sepanjang hayat Nabi. Selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah 4 kali. Yang pertama dalam peristiwa Hudaybiyah. Itu peristiwa tahun yang pertama selepas Nabi keluar daripada kota Mekah, berhijrah ke Madinah. Pada tahun ketika mana Nabi SAW berumur pula pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW kali pertama masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Hudaybiyah. Kita dah ziarah Hudaybiyah sebelum ni kan. Selepas itu berlakunya
peristiwa umrah qada pada tahun seterusnya, tahun yang ke-7, Nabi SAW datang balik dalam perjanjian Hudaibiyah tu kan ada isi kandungan kata Nabi tak boleh masuk tahun tu. Nabi masuk balik tahun depannya. Jadi pada tahun yang ke-7, kali kedua Nabi masuk. Itu yang kali kedua. Dan kali ketiga dalam peristiwa umrah Ja'ranah. Kalau sebelum ini kita dah ziarah Ja'ranah kan, itu kali yang ketiga. Dan kali yang keempat, kali yang terakhir, Nabi SAW masuk ke kota Mekah melaksanakan ibadah umrah dan haji wada. 4 kali sahaja Nabi balik ke kampung asal Nabi ni, tanah air Nabi ni. Ni kira kita boleh katakan tanah air Nabi lah, sebab Nabi lahir di sini. Nabi SAW lahir di sini, dibesarkan di sini. Bayangkan tinggal kota Mekah pada awalnya dalam hijrah Nabi SAW, tinggalkan kota Mekah dalam, orang kata, dalam keadaan semua harta Nabi, semua segala-galanya, termasuklah sahabat-sahabat, tinggalkan harta-harta masing-masing. Yang ada isteri tak perlu agama Islam, yang kafir, tinggalkan, berhijrah ke kota Madinah. Selepas 6 tahun berada di Madinah, barulah Nabi kembali semula. Sebab apa? Rentetan daripada mimpi Nabi. Kita tahu kan peristiwa Hudaibiyah, rentetan daripada mimpi Nabi. Nabi tengok peristiwa di mana Nabi memegang kunci pintu Kaabah. Nabi melaksanakan ibadat umrah, Nabi tawaf, sa'i dan ziarah sama sanak saudara, kaum kerabat yang berada di kota Mekah. Akhirnya pulang semula ke Madinah. Jadi selepas Nabi bangun daripada tidur, Nabi ni orang kata bezalah mimpi kita dengan mimpi Nabi. Mimpi Nabi boleh jadi hampir keseluruhannya, hampir semuanya ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mimpi kita kebanyakannya mainan tidur. Dan mungkin ada sebahagian mimpi kita yang boleh ditakwil, tapi tak banyak lah. Sebahagian kecil je yang berlaku. Tapi mimpi Nabi hampir semuanya adalah wahyu dan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas Nabi bangun pada tidur, Nabi habarkan berita tersebut. Dia pendekkan cerita, Nabi bergeraklah bersama dengan para sahabat menuju ke Mekah. Tapi akhirnya ditahan oleh orang Mekah. Menyebabkan berlaku perjanjian dan tahun seterusnya. Lagi tahun yang ke-8 hijrah, Nabi masuk dalam peristiwa umrah Ja'ranah. Nabi berperang. Ini dia ada sikit lah dekat Taif yang di mana kita akan ziarah pada hari ini. Nabi SAW masuk pada tahun yang ke-8 hijrah. Nabi datang menggunakan umrah melalui jalan Ja'ranah. Sebelum Nabi sampai di jalan Ja'ranah, Nabi sebenarnya dengan para sahabat, Nabi baru balik daripada kota Taif. Sebab apa? Buka kota Taif, berperang dalam Taif. Selepas Nabi SAW sampai di kota Mekah, Nabi buka kota Mekah. Selepas Nabi berhijrah, Nabi masuk balik ke lepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi buka kota Mekah. Dan selepas itu Nabi pergi ke kota Taif, buka kota Taif pula. Dan dikatakan, ini nak masuk cerita Taif ni, dikatakan Taif adalah kata penduduk peperangan yang diantar sukar juga untuk Nabi nak buka kota. Sebabnya kita tahu Taif dia duduk di bukit yang tinggi ataupun tanah tinggi. Jadi orang yang nak masuk ke kota Taif berperang dengan orang Taif daripada bawah. Jadi hampir dalam masa beberapa lama jugalah Nabi mengepung kawasan kota Taif, sehinggalah Nabi berjaya membuka Taif dan Nabi nak pulang ke Madinah. Nabi lalai Ja'ranah. Itu kali ketiga dan kali yang terakhir sebelum kewafatan Rasulullah SAW tahun sebelumnya. Ketika Nabi berusia 62 tahun, Nabi kembali semula ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji wada. Haji yang digelar sebagai haji terakhir bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah satu-satunya haji yang sampai hari ini menjadi panduan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi hanya melaksanakan haji sekali je seumur hidup baginda. Dan itulah kalian Tu'anni manasikakum, ambil daripada aku, orang kata kerja haji, ambil daripada Nabi macam mana nak buat haji. Semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Nabi buat kali, tak buat 3 kali, buat sekali. Dan hari ini alhamdulillah semuanya buat ikut sebagai besar dia buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu, tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu di antara orang kata secara ringkas lah tentang sirah Nabi. Nabi hanya 4 kali di kota Mekah selepas Nabi berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ada lagi tak soalan? Ayo. Kalau tak ada, nak tanya saya boleh, nak tanya Ustaz Tahir pun boleh. Kalau ada saya wakili ya. Ditemani siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi Taif? Ada yang boleh jawab tak? Siapa yang menemani Rasulullah ketika pergi Taif?
Nah, ada yang tahu tak? Ah. Ustaz Tahir tanya siapa yang menemani Rasulullah ketika mana Nabi pergi ke Taif berdakwah kepada penduduk Taif. Ada masa-masa. Tak ada yang tahu ya. Kalau macam tu kita serahkan pada ustaz kita lah. Sebabnya yang pertanyaan ini balik nanti. Pada habis syarah semuanya kau tanya. Siapa yang teman Nabi? Kita ingatkan balik kan. InsyaAllah kejap lagi kita akan berkenaan tentang dakwah Nabi pada penduduk Taif. InsyaAllah nanti kat sampai bahawa saya akan ceritakan untuk dapatkan feel lah. Sebab sekarang kena kita ceritakan balik nanti. Kalau kita cerita sekarang dia macam tak bau feel sangat. Tak bau feel dan satu lagi mungkin takut lupa lah. Sampai kat sana kita dah lupa. Saya akan tanya balik kau. Ustaz, ni macam mana? InsyaAllah nak dekat sampai saya akan cerita tentang apa yang berlaku di kota Taif dan tempat-tempat yang kita akan ziarah nanti saya akan ceritalah sejarah-sejarah yang berlaku di situ insya-Allah. Tapi ya ada pun yang soalan-soalan lain nak tanya tak ada masalah. Ada lagi soalan? Ada apa kumpul soalan dulu? Saya pastikan soalan tu soalan yang saya boleh jawab lah. Santai-santai saja. Relax. Supaya tak terasa. Okay. Wallahu a'lam. Supaya hidup suasana. Live Ustaz. Ya? Live. Masya-Allah. Jemaah. Mungkin grup leader kita ada pertanyaan yang kedua. Ini supaya penasaran nanti dengan cerita Ustadz Anas di sana nanti. Ya, supaya tetap ada itu apa menarik nanti. Kita tengok ya, pinggir-pinggirnya alamnya beda dengan di kita. خلاص حتى يعلم انت يبغى مقطع ولا يبغى دوره كامله؟ انا عارف لكن الحين يعني في بعد يعني بعد الجماعه يبغى يعني زي هذا بس لكن يعني الشركه يعني يبغى دوره كامله. Kalau Ustaz, kalau nak wifi ada ini. Wifi. Ya. Wifi saja. خلي هذا زياره مقطع. انا كل ما ان شاء الله. دوره كامله. masih nanti nak Ya? جده ومدينه ولا balik nanti. Kita balik nanti. تعرف ايش؟ Ya, menuju Jeddah ada, tapi sedikit, tak banyak. Semalam